Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita nak masuk, kita nak bincang tentang macam mana suhu ini mempengaruhi kadar tindak balas berdasarkan teori perlanggaran. Okey, ini contoh soalan SPM 2017 kertas 2 soalan 9B. Okey. So, soalan ini kita kena baca daripada awal dia is going to be a bit lengthy video ni. So, saya harap you tak bosan. Okey, persamaan kimia di bawah menunjukkan tindak balas antara gas hidrogen. So, this is gas hidrogen dengan gas klorin. This is gas klorin. Menghasilkan gas hidrogen klorida. Satu benda saya nak point out kat sini bukan asid hidroklorik. Dia dah sebut ini adalah gas hidrogen klorida. Ingat lagi ujian gas? Salah satu ujian gas yang you buat eksperimennya adalah hidrogen klorida. Tengok balik chapter 6. Alright, so anyway, that is the bahan tindak balas dan juga hasil tindak balas. Okay, so set 1 dan set 2 dalam rajah 7.2 menunjukkan kadar pembentukan. Okay, dia tunjuk apa? Dia tunjuk kadar pembentukan gas hidrogen klorida pada suhu berlainan. So, kita dah tahu faktornya adalah suhu. Okay, faktor dia adalah suhu. Okay, so kita kena understand rajah dulu. Okay, so setiap kali apabila soalan beri you rajah, stimulus dia adalah rajah, you mesti understand what the rajah is trying to tell you. Sebab dia takkan cerita balik dalam bentuk tulisan. Bila dia dah bagi rajah, maksudnya you kena understand. Okay, so ingat tadi klorin. Klorin yang mana? Klorin saya letak warna purple. Klorin yang ini. Ini semua ni klorin. Okay, ini semua ni klorin. Okay, yang warna putih tu ni adalah hidrogen. Ni semua hidrogen. Ni semua hidrogen. Hidrogen. Hidrogen, hidrogen, hidrogen. Hidrogen. Oops. Okay. Habis tu yang satu lagi tu, yang dah bergabung tu, itu adalah hidrogen klorida. Yang ni hidrogen klorida yang dah gabung. Okay. Ini you mesti understand first. Sebab dia bagi kekuncian macam tu. Alright. Sekarang kita nak tengok spesifik. Okay, set 1 dia bagi X darjah Celsius. Okay, never mind. Okay, pada masa kosong, ini sangat important pada masa kosong, okay, hidrogen molekul dengan klorin molekul je ada, betul? Okay, untuk set 1 selepas 10 saat, okay, sekarang ni dah ada pembentukan hidrogen klorida ni. Hidrogen klorida ni dah terbentuk. Maksudnya hasil dah terbentuk lah. Tetapi masih ada bahan tindak balas yang kekal sebagai bahan tindak balas. Dapat cerita dia? Selepas 20 saat, sekarang ada 4 molekul hidrogen klorida. 4 molekul hidrogen klorida. 1, 2, 3, 4. Tapi masih ada gas hidrogen dan gas klorin yang kekal sebagai bahan tindak balas tu. Maksudnya ada yang tak bertindak balas lagi lah selepas 20 saat ni. Alright. Okay, sekarang kita tengok Y. Y darjah Celsius iaitu pada set 2. Okay. Pada set 2 kita tengok pada 0 saat, masa belum start, obviously bahan tindak balas kekal sebagai bahan lah. Klorin, molekul, hidrogen lah. Selepas 10 saat, kita banding kita tengok Now, untuk selepas 10 saat ni, si hidrogen klorida yang terbentuk ni ada 4 molekul dia. Kalau tadi, ini 4 kat sini 4. Kalau tadi masa X darjah Celsius hanya ada 2 sahaja hidrogen klorida yang terbentuk. Dapat ke? Okay. So, selepas 20 saat pula, everything untuk Y darjah Celsius ni dah tukar jadi hidrogen klorida. Dah tak ada dah hidrogen sahaja atau klorin sahaja. Tak ada dah. Ni ada 6 semuanya. Okay. So, you dapat tak? Kalau saya tanya macam ni je, direct je kan? Yang mana satu you rasa kadar tindak balas lebih tinggi? Kadar tindak balas lebih tinggi maksudnya that hidrogen klorida tu boleh terbentuk dengan cepat lah, betul tak? Okay.
So, dia punya konsep ni tengok. Dalam masa 20 saat, untuk set 2, Y darjah Celsius semua dah tukar jadi hidrogen klorida. Tapi untuk set 1, X darjah Celsius hanya ada 4 sahaja hidrogen klorida tu. Yang ni 6. So, yang mana satu kadar tidak balas lebih tinggi? So, obviously it is set 2. Set 2 kadar tidak balas lebih tinggi. Okay, remember dia cakap pasal suhu. So yang mana satu suhu lebih tinggi? Obviously lah suhu Y. Sebab remember, bila suhu tu meningkat, kadar tidak balas usul lebih tinggi. So Y, suhu dia adalah lebih tinggi. Okay. So ini benda-benda yang you kena already understand by looking at the diagram. Now only kita tengok soalan. Soalan dia adalah, berdasarkan rajah 7.2, jika dua set tindak balas itu berlaku pada suhu 30 darjah Celsius dan 40 darjah Celsius, tentukan X darjah Celsius dengan Y darjah Celsius. So siapa X, siapa Y? So X mestilah 30 lah kan? Oops. X mestilah 30 darjah Celsius, betul? X 30 darjah Celsius. Y 40 darjah Celsius. Sebab kita kata Y adalah suhu yang lebih tinggi. Sebab apa suhu lebih tinggi? Kadar tindak balas dia lebih tinggi. Sebab apa kadar tindak balas dia lebih tinggi? Oh lemak, apa yang keluar ni? Sebab apa Y kadar tindak balas lebih tinggi? Ni dalam masa 20 saat dah semua jadi hidrogen klorida. Alright? Okey, itu je soalan dia nombor 1. Itu je soalan dia kan? Soalan dia nombor 2, dia kata, merujuk kepada teori perlanggaran, terangkan mengapa terdapat perbezaan kadar pembentukan hidrogen klorida dalam set 1 dan set 2. Okey, so saya dah letak template tu dekat atas tu. Nampak tak yang warna pink tu? Okey, so yang pertama kita kena sebut bahawa nombor 1, suhu Y lebih tinggi daripada X, atau suhu 40 darjah Celsius lebih tinggi daripada 30 darjah Celsius. Bila macam tu, apa kesannya? Suhu ni, the next point adalah tenaga kinetik. Tenaga kinetik zarah bertambah atau zarah-zarah bergerak lebih laju. Okey. Poin seterusnya, poin nombor 3. Okey, frekuensi perlanggaran. Nampak ni? Poin nombor 3. Frekuensi perlanggaran. Tengok je template tu. Frekuensi pelanggaran antara, okey, siapa dengan siapa. Yang ini yang you kena figure out. Okey, dalam set mana? Set 2 lah. Lebih tinggi. Okey. Okey, sekarang ni macam mana kita nak tahu apa yang berlanggar ni? Saya sebut kita kena buat persamaan ion, betul? Tapi dalam soalan ini, ada tak ion? This chlorine is a molecule. Hydrogen is also a molecule. Hydrogen klorida pun molecule. Mereka semua ni molecule. Jadi kalau molecule, kita kan remember tak boleh cerai kan? Habis itu siapa yang berlanggar? Ambil je balik yang ni. Dalam situasi ni senang. Faham ke maksud saya? You hanya boleh buat persamaan ion dengan syarat adanya ion. Kalau tak ada ion, baru you ambil persamaan kimia dia lah. Bahan yang berlanggar tu. Siapa yang berlanggar? Hidrogen dengan klorin. You nak tulis molekul lebih baik lah. Siapa yang berlanggar? Molekul hidrogen dan molekul klorin. Menunjukkan you tahu apa ni? Jenis zarahnya. Faham ke? Saya harap you faham lah. Okay? Ayat nombor 4 akan jadi macam mana?
Ayat nombor 4, ulang balik ayat nombor 3. Betul? Cuma tambah perkataan berkesan. Frekuensi perlanggaran berkesan. Sorry kalau tulisan saya tak senonoh. Berkesan. Ni S tau. S saya memang macam nak baring. Saya pun tak tahu kenapa saya tulis macam ni. Saya rewrite. Berkesan. Antara siapa tadi? Molekul hidrogen dan molekul klorin dalam set 2 lebih tinggi. Lepas tu final ayat you adalah berkaitan dengan kadar. Dia dah bagi dah ni kadar pembentukan gas hidrogen klorida. Kita gunalah yang tu. Kadar pembentukan gas hidrogen klorida lebih tinggi bagi set 2. Okay. What if you tak tulis kadar pembentukan gas hidrogen klorida? You hanya tulis kadar tindak balas. Masihlah diterima. Okay, masih diterima. Tak adalah jahat sangat. Kan? Alright. So, dapat berapa markah ni? Dapat 6 tau. Kenapa 6? Sebab yang ni tadi, ni, 1 markah dia. Kenapa 1? Senang benar weh. Senang sangat ni. So, sebab tu dia ni 1. And each one of these will carry you 1 mark. So, 1 plus 5. 6 markah kat situ. Alright, boleh cari lagi soalan berkaitan dengan suhu dan teori pelanggaran, kesan ke atas kadar tindak balas tu. Jawablah soalan tu berdasarkan template yang saya dah bagi kat sini. Alright, see you in the next video untuk makin pula. Thank you, bye-bye.